Bila mereka bertanyakan di manakah tempat solat apabila bekerja di sini, supervisor tu mengatakan solat or kerja yang penting. Hello and what's up guys. Tak lama dulu aku ada buat video tentang pengalaman kerja aku di McD, sarang burung, jadi cashier, dan video tersebut mendadak naik viewnya. Alhamdulillah. Sebenarnya bukan tu je kerja yang aku pernah buat. Ada lagi satu tempat yang aku pernah kerja, dan rakan-rakan sekerja tempat aku tu memang request aku untuk buat video ni. Dia cakap, "Ika, bila nak buat video kerja kat tempat tu? Tak sabar nak tengok." Sebab masing-masing memang tak boleh lupakan pengalaman kerja kat tempat tu. Aku sendiri dah kerja di tempat ni selama 2 bulan. Aku boleh katakan tempat kerja yang aku nak ceritakan kali ni adalah indah kabar dari rupa. Dalam 2 bulan tu aku dah melalui banyak benda. Tempat ni tempat baru, menjual makanan-makanan ringan seperti air, snack, roti dan sebagainya. Tempat ni juga memang offer banyak jawatan kosong seperti manager, supervisor, cashier, dan aku pun tak melepaskan peluang. Waktu tu aku tak kerja lagi, aku pun apply untuk kerja lah. Di hari aku apply kerja tempat tu, aku diinterview oleh seorang supervisor perempuan Melayu, tidak bertudung. Bila aku interview dengan dia, aku tengok dia ni seorang yang peramah lah. Dan daripada interview tu juga aku dapat tahu bahawa kedai tu merupakan cawangan yang kedua. Lagi tinggilah expectation aku untuk kerja di situ, sebab aku rasa kalau kedai yang dah ada cawangan kedua ni, kedai ni merupakan kedai yang ada reputasi yang bagus. So itu menguatkan aku untuk dapatkan kerja ni. Bermulalah tugasan aku sebagai pekerja di tempat tu. Dalam seminggu aku kerja tempat ni, aku tengok semuanya normal. Lagipun ni tempat baru kan. Bila tempat baru, agak jarang lah customer untuk datang ke kedai tu. Masuk minggu yang seterusnya, terdapat banyak isu-isu yang berlaku di kedai ni, di mana aku akan ceritakan semuanya. Nampak simple but sangat annoying. Semuanya disebabkan sikap bos dan juga supervisor yang pernah interview aku kerja. Apa yang aku boleh cakap tentang supervisor yang pernah interview aku kerja ni adalah seorang yang batu api. Dia juga seorang yang suka melaga-lagakan orang. Batu api lah tu kan. Maksud melaga-lagakan orang apabila dia menyuruh staff lain untuk marah staff lain. Faham tak? Staff A menegur kesalahan staff B di dalam grup. Kalau personal kita tak kisah sangat, tapi ni dia cakap terang-terang di dalam grup yang bagi semua orang baca. Padahal dia sebagai supervisor, dia boleh je marah staff yang dia nak marah tu. Tapi disebabkan dia tak nak busukkan nama dia, dia gunakan staff lain untuk buat kerja dia tu. Masuk bulan kedua, aku dinaikkan pangkat menjadi team leader. Dari sini, supervisor perempuan tu memang sentiasa mencari salah aku. Walaupun aku tak ada salah ni, tapi dia tetap mencari salah aku. Dan aku nak cakap, waktu aku mula-mula kerja di tempat ni, ramai tau pekerja, termasuk budak lepasan SPM. Dan yang peliknya, hampir separuh daripada pekerja tu berhenti secara serentak. Dan aku sebagai team leader, aku kenalah ambil tahu tentang soal kebajikan staff-staff ni. Aku tanya masing-masing, kenapa, apa masalah, kenapa berhenti, dan masing-masing mengatakan benda yang sama, bahawa mereka berhenti kerja dari tempat tu kerana supervisor perempuan tu. Sebab itu, kerja di tempat ni, benda kecil pun menjadi besar. Contohnya, soal tong sampah di depan kedai. Kalau sengit sikit je, mesti akan dimarahi oleh bos. Sebab dia akan selalu stok CCTV. Dia akan screenshot CCTV tu dan dia akan berikan ke dalam grup untuk marah staff-staff yang bekerja waktu shift tersebut. Yang ni memang aku annoying gila. Aku tak tahulah tempat kerja lain pun sama juga macam ni. Tempat ni memerlukan kita mengambil gambar setiap hari. Isu ni aku pernah bangkitkan kepada bos tu, bahawa aku minta majikan menyediakan telefon di setiap cawangan supaya memudahkan staff mengambil gambar. Sebab setiap hari nak kena ambil gambar kan. So tak adalah handphone staff ni penuh dengan benda-benda kerja, dan dia cuma blue tick saja apa yang aku cadangkan tu. Lagi satu benda kecil yang sering berlaku di tempat kerja ni adalah salah letak gunting atau pembaris. Dia maksudnya dia tak letak kat tempat yang sepatutnya. Kau boleh je ambil pembaris atau gunting tu letak
sendiri kat tempat yang sepatutnya. Kenapa perlu marah-marah dalam grup? Kenapa nak bising-bising benda kecil? Lagi satu, bukan setakat salah letak pembaris dan gunting saja. Ada juga tutup peti sejuk tak rapat. Sebenarnya kadang-kadang bukan staff yang salah yang tak tutup rapat tu. Kadang-kadang customer dia ada yang tak tutup rapat. Waktu aku kerja di tempat ni, aku banyak je jumpa benda-benda yang contoh salah letak ke, ataupun ini sengit ke. Aku sendiri yang betulkan. Aku tak ada nak bising-bising dalam grup ke apa ke. Bos sendiri pun lagi dia punya kesalahan besar, tau tak? Ada satu hari tu dia terlupa nak kunci kedai. Itu besar ke kecil tu? Itu lagi besar daripada salah letak pembaris. Tapi kalau orang lain buat salah, bukan main bising dia. Cash drawer sengit pun jadi isu, tau. Ada satu hal yang aku tak boleh lupakan di mana terjadi terhadap staff yang baru lepasan SPM. Pekerja yang bawah 18 tahun, dia akan dibenarkan untuk rehat 1 jam. Apabila aku tengok jam dah pukul 1, aku pun benarkan keluar pergi solat. Dan pada hari yang sama juga, supervisor perempuan yang tak bertudung tu, dia datang kedai. Waktu tu dia tengok 2 orang pekerja tu dah keluar. Dia tanya aku, budak 2 orang tu pergi mana? Aku cakap lah, dia 2 orang pergi solat. Sebab dia orang kan rehat kan, boleh rehat 1 jam kan. Bila budak 2 orang tu balik je, lepas tu dia warning. Dia cakap, lepas ni kalau nak keluar kena bagi tahu bos tau, tak boleh keluar sesuka hati. Lepas tu aku pun call je bos. Aku cakap dengan dia, bos, 2 orang staff ni kan dia boleh rehat 1 jam. So aku bagi dia rehat pukul 1 hingga 2. Boleh kan? Bos tu dia cakap apa? Dia cakap tak boleh. Ikut law Malaysia, budak bawah 18 tahun boleh rehat selepas 4 jam bekerja. Bermakna budak-budak baru ni perlu rehat pukul 12 hingga 1. Jadi aku cakap lah dengan dia balik, boleh tak tukar pukul 12 hingga 1 tu, tukar kepada pukul 1 hingga 2. Sebab waktu solat Zohor, range dia pukul 1 sampai pukul 2, betul tak? Dia orang cakap tak boleh. Dekat sini bagi aku isu ni sangat besar lah. Sebab budak nak solat tapi dia cakap tak boleh. Benda ni salah tau. Kalau majikan tak bagi staff untuk menunaikan solat, dikira kesalahan mengikut undang-undang Malaysia. Aku langgar je, aku solat je dekat depan kaunter tu. Dekat depan kaunter ni dia bersih sikit lah, sebab setiap hari mop kan. Bila aku nak solat, aku akan kunci pintu kedai tu dan aku solat lah macam biasa. Peristiwa yang aku tak boleh lupakan di mana waktu tu aku dah habis kerja, aku pun balik rumah lah macam biasa. Waktu tu bulan puasa, so balik kerja tu siap-siap untuk berbuka puasa lah. Ada salah satu staff tu disuruh oleh supervisor perempuan tu untuk marah aku dalam grup. Dia tanya pasal kerja kat situ lah. So aku terangkan lah, bila dah waktu nak berbuka tu, aku tak tengok handphone lah, tinggal tunggu azan tu. Staff tu dok call aku, kacau aku nak berbuka. Memang aku angin lah waktu tu. Waktu orang nak berbuka ni, dia call kepala otak dia. Dekat sini attitude dia orang tu sangat low lah. Di mana bila staff tu dah habis kerja, dia dah balik rumah nak rehat-rehat, itu pun dia ganggu dengan hal-hal kerja, padahal dah habis waktu kerja ni. Ada lagi satu kes di mana dalam grup tu aku berbual kosong lah macam biasa dengan salah seorang staff. Sebenarnya dalam grup staff tu tak ada bos tau. Tiba-tiba bos boleh tahu dalam grup tu tengah berbual kosong. Dia cakap forwardkan message ni ke dalam grup. Message tu berbunyi supaya tidak mencampur adukkan urusan kerja dan juga berbual kosong di dalam grup. Bos tu paksa-paksa aku. Dia 2 kali dia cakap dengan aku, team leader tolong forward message ni kepada grup staff. Aku pun malas nak dengar dia bising-bising, aku pun forward. Lepas tu ada satu isu di mana aku tulis kat bawah message tu, aku cakap #kena paksa. Dan benda tu menjadi isu besar di mana salah seorang staff kesayangan bos ni, dia screenshot benda tu dan dia bagi kepada bos. Bos ni dia marah aku. Dia cakap, Ika, be professional in work, jangan nak jadi talam. Bila masa aku jadi talam ni? Staff kesayangan dia ni tadi, dia duk marah-marah aku lah, tolong padam ini, itu, ini. Nak tunjuk dia punya power dia lah, sebab dia dah jadi kesayangan bos kan. Dan aku dengar cerita staff ni diberi janji manis oleh bos tu untuk dinaikkan pangkat menjadi supervisor. Oh, patutlah beria marah-marah aku. So aku pun malas nak gaduh dengan budak tu kan. So aku ikut je lah. Tapi ada satu ayat tu aku tak nak padam. Sebab ayat tu memang aku nak tujukan kepada supervisor perempuan yang batu api tu. So dia cakap lah banyak kali, tolong padam ayat ni. Tapi memang aku tak padam pun. Semua orang yang ada pangkat kat situ boleh pergi
Aku tahu niat bos tu menjadi strict kepada staff-staff dia untuk kita menjadi disiplin. Tapi apa yang dia buat ni membuatkan staff-staff menjadi rimas, dan itu menyebabkan semua staff memberontak. Tak semua etika disiplin tu perlu dalam bentuk kekerasan. Boleh juga dalam bentuk yang lemah lembut. Tak perlulah selalu nak marah-marah tentang benda kecil. Benda tu akan menyebabkan semua orang lari daripada kerja tu. Pekerja-pekerja yang berhenti tu ada juga menceritakan kepada aku bila mereka bertanyakan di manakah tempat solat apabila bekerja di sini. Supervisor tu mengatakan solat or kerja yang penting. Dia sebagai seorang yang Muslim, kenapa perlu bertanyakan soalan macam tu? Dan dia juga pernah mengatakan bahawa bulan puasa adalah bulan hantu. Tahun ni kan kita puasa di bulan 4 kan? Bagi orang-orang Cina, bulan 4 ni bulan hantu. Sebab bagi diorang, angka 4 adalah angka kematian. Aku rasa dia ni dah duduk di persekitaran dengan bangsa-bangsa Cina. Jadi dia pun menjadi sama pemikiran dengan orang-orang Cina. Yang ni soal gaji. Baru je dapat gaji 15 hari bulan 5. Sedangkan tutup akaun pada 30 hari bulan 4. Kau bayangkan berapa lama dia tutup akaun 30 hari bulan 4, 15 hari bulan 5 baru dapat gaji. Selama 2 minggu dia hold gaji staff. Apa yang paling teruk adalah benda yang dah expired, tapi bos menyuruh kita orang jual juga benda yang dah expired tu. Benda dah terang-terang expired pada tahun lepas, tapi dia suruh jual juga. Tempat kerja ni mengandungi persekitaran yang sangat negatif kepada staff-staffnya, sehingga kan ramai yang berhenti. By the way, sampai sini sajalah video kali ini. Aku pun dah kering tekak aku bercerita pasal tempat kerja ni. Terima kasih buat korang yang dah dengar aku bercerita dari awal sampai habis. Jangan lupa subscribe channel YouTube Monkey Mouse, like dan share dekat kawan-kawan korang. Jumpa lagi minggu hadapan.